أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-400 berapa? 411. وحدثني عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha ibn Yasar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat Malik ini dari irsal, mursal. Hadis itu diputus kepada Atha ibn Yasar, tapi disambung ataupun di sana ada riwayat yang lain yang menjadi syahid, yang menjadi riwayat daripada Abu Hurairah yang juga menyatakan benda yang sama. Allahumma la taj'al qabri wathanan la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, la taj'al qabri, jangan jadikan kuburku wathanan, sebagai berhala. La'anallah, Allah laknat kepada kaum yang mengambil kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu daripada jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat Malik ini, bagi ulama yang memakai yang memakai mursal kibar tabi'in, maka hadis itu sahih. Kibar tabi'in, kalau kibar tabi'in cakap terus sandar kepada Nabi, maka sebahagian para ulama mengambil riwayat itu sahih. Tapi kalau sigar, tabi'in kecil, itu anak-anak murid mungkin jauh ataupun yang dikategorikan sigar lah, dia tak kibar, jadi dia tak menerima. Ataupun kalau sigar tak terima, kalau kibar tabi'in mereka terima. Sebagainya hatta al-Imam Syafi'i juga dikatakan menerima riwayat kibar tabi'in. Jadi bila kibar tabi'in sebut daripada Nabi, kira sambung lah. Maksudnya mereka terima hadis itu sebagai sahih. Kepada sebagian ulama ini dia tak terima lah, dia tetap tak sambung, sahabat tak ada. Ada terus daripada Atha bin Yasar terus kepada Nabi. Tapi hadis ini sahih disebabkan jalan-jalan periwayatan yang lain daripada sahabat Nabi juga. Jadi hadis banyak kali dah kita dengar hadis ini. Dan perkataan wathan kita dah sebut. Apa beza wathan dengan sanamun? Wathanun dan sanamun. Wathan berhala juga, orang Melayu terjemah lah. Sanamun berhala juga, asnam. Beza sanamun dan wathan ialah wathan apa-apa saja yang dijadikan sebagai tempat sembahan.
Kalau sanamun dia lebih spesifik, okey batu ataupun bentuk patung, itu sanam, itu sanam. Jamak dia asnam. Kalau wathan, kubur boleh jadi, pokok boleh jadi, dinding boleh jadi, botol ni pun boleh jadi wathan yu'bad. Orang sembah. Jadi itu beza wathan. Jadi Nabi menggunakan perkataan wathanun ataupun wathanan. Wathan yu'bad, yang disembah. Jadi maksudnya kubur itu bukan bentuknya sanam, tapi kubur tu kubur, tapi orang jadikan dia orang bina masyahid, orang buat bangunan atasnya, kemudian orang menyembah. Jadi itu namanya wathan. Kata Al-Baji, du'a'uhu bidzalika iltizamul ubudiyah. Doa Nabi itu sebagai melazimi ubudiyah, pengibadahan kepada Allah Azza wa Jal, dan untuk mengingatkan kepada umat Nabi SAW jangan menyembah kuburan para nabi. Dan disambung, ishtadda ghadabullahi ala qaumin, Allah Ta'ala sangat murka kepada kaum ittakhadhu, mereka itu mengambil kubur-kubur nabi-nabi mereka masajidah, jadi masjid ataupun tempat mereka sembah ataupun tempat mereka sujud, ibadah di dalamnya. Dalam riwayat yang lain lebih spesifik menjelaskan siapa dia kaum yang dilaknat itu. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Kristian yang menjadikan kubur Nabi mereka masjid. Dalam sebagai riwayat lain daripada Aisyah dan juga Ummu Habibah, mereka menceritakan kepada Nabi ada satu gereja dekat Habsyah. Dia nampak, dia pergi ke Habsyah, nampak satu gereja. Dalam gereja tu dia nampaklah orang duk menyembah apa-apa tu. Kemudian bercerita kat Nabi, maka Nabi kata ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdu salih. Puak-puak ni kaum yang apabila mati di kalangan mereka orang-orang saleh, ataupun rajulun salih ataupun hamba salih, banau ala qabrihi masjida, mereka akan bina atas kuburnya masjidan, wa sawwaru fihi tilka suwar, dan buat gambar patung, wasawwaru, buat patung, tilka suwar macam-macam lah. Sebab masuk gereja, maka terkenal lah patung yang mereka beriktikad itu Nabi Isa. Patung tu buat sawwaru tilka suwar. Kata Nabi lagi, ulaika syiraru khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itu puak-puak yang syirarul khalq, makhluk yang paling buruk, paling teruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Kemudian dalam hadis Jundub ibnu Abdillah, kata Nabi, sebelum 5 hari Nabi wafat, 5 hari nak Nabi wafat, sebelum tu Nabi sebut, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila. Ini abra'u ilallah, aku lepas diri kepada Allah, ayyakuna li minkum khalil, untuk ada di sisiku khalil. Khalil itu kekasih setia. Fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qad ittakhadha li bi khalilan, qad ittakhadhani khalilan, sesungguhnya Allah telah mengambilku menjadi khalilnya, iaitu kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, seperti mana Allah mengambil Nabi Allah Ibrahim menjadi khalil, kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, kalaulah aku boleh mengambil di kalangan umatku kekasih setia, latakhaztu Aba Bakrin khalila, akan aku ambil Abu Bakar menjadi kekasih setiaku. Illa ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang sebelum kamu
Mereka itu mengambil kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah kamu, jangan jadikan kubur itu masjid. Inni anhaakum an zalika, sesungguhnya aku melarang kamu daripada melakukan perkara itu. Hadis Muslim. 5 hari sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi ingatkan kepada umat dia tentang tauhid, tentang tauhid, akidah. Dan Nabi bimbang kepada umat dia tentang syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dan itulah dakwah utama Nabi dulu, kini dan selamanya. Tauhid awalan wa daiman wa abada, dulu dan sentiasa dan selama-lamanya. Bukan, walaupun ada riwayat itu, ummati ummati. Kita pun belum baca riwayat ummati ummati, umatku umatku. Oh, Nabi sayang umat kita. Lepas tu sunnah tak mau ikut, syirik berleluasa. Hadis ni penting. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ingatkan. Satu, tentang khalil, kekasih. Itu juga menjadi dalil. Dan kita dah baca hadis sebelum ni kan, Abu Bakar disuruh jadi imam. Aisyah kata dia tu menangis, nanti jadi imam tak boleh nak baca, dia menangis. Kali berikut Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Kali ketiga suruh Abu Bakar jadi imam, menunjukkan kedudukan Abu Bakar. Hadis ni juga sama, menguatkan lagi. Kalaulah aku boleh mengambil kekasih di kalangan umatku, Abu Bakar akan ku pilih. Dia tak kata Ali. Dia tak kata Ali. Pokok Syiah, inilah dia Abu Bakar dan Umar berhala Quraisy. Sedangkan ini kekasih Nabi. Kalau Nabi boleh ambil kekasih setia, maka Nabi akan jadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab itulah di sisi ahli sunnah kita banyak kali ulang bahawasanya afdalil makhluk yang paling afdal setelah Nabi ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berikutnya diikuti dengan Umar, Uthman dan Ali. Jelas. Tapi pokok tu dah hadis kita pun tak nak pakai, Quran kita pun tak nak pakai. Maka jauh agama ni dah lain dengan agama kita. Jadi tak boleh nak bersatu sebab tu. Kemudian Nabi ingatkan umat terdahulu, merujuk kepada Yahudi dan Kristian juga. Yahudi dan Kristian, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka masjid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang saleh mereka jadi masjid. Dan Nabi ingat jangan ambil kubur jadi masjid. Hak ni banyak kali dah kita cakap, tidak ada masalah kita ulang. At-tikrar yu'allimu syuttar. Ulangan itu akan mengajar orang yang cerdik adab. Jadi selantiasa kita ulang, nanti kita ingat lah. Jadi kubur dengan masjid tak boleh bersatu. Kubur dan masjid sampai kiamat pun tak boleh nak bersatu. Jika sekiranya kubur datang kemudian daripada masjid, kubur hendaklah dipindahkan. Jika masjid datang kemudian daripada kubur, hendaklah masjid itu dirobohkan dan dibuat di tempat lain. Mesti dipisahkan. Walaupun mungkin pada zaman sekarang orang kata, sekarang bukan kita pergi sembah kubur pun, jadi tak ada apa masalah pun kubur sekali dalam masjid. Itu masalah yang kedua. Masalah pertama Nabi tak bagi. Sebab ilahnya takut berlaku syirik kepada Allah Azza wa Jal. Yang kubur tak ada jauh dari masjid pun buat syirik, apatah lagi duduk dekat masjid, lagi senang lah. Jadi orang pergi masjid mungkin buat kerja tak elok kan, ada pergi sembah kubur kan, umpamanya lah. Itu tak boleh bersatu. Kubur dan masjid mesti dipisahkan. Kalau ada, boleh ada ruang di bubuh pagar ataupun tembok untuk memisahkan antara kawasan masjid dan kawasan kubur. Hak itu 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ingatkan tentang masalah ni. Menunjukkan juga bahawasanya Nabi tidak suka menjadikan kuburnya di dalam masjid. Nabi tidak suka menjadikan kuburnya di dalam masjid. Adapun Masjid Nabawi, kita dah cakap dah sebelum ini, bukan disebabkan ianya dalam masjid, tapi ia dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh kerana Abu Bakar pernah mendengar Nabi kata para Nabi itu ditanam pada tempat mereka mati, maka mereka tak berani untuk mengubah jasad Nabi ke tempat yang lain, maka mereka tanamlah dalam bilik Aisyah tu.
Itu bukan masjid, itu bilik. Apabila ditanam dalam bilik, maka Aisyah tidak duduk dekat situ dah. Aisyah buat dinding bagi memisahkan antara kubur Nabi dan biliknya. Dia bubuh dinding, tutup, terus tutup, tak ada pintu-pintu boleh masuk. Dia terus tutup. Apabila Abu Bakar berikutnya meninggal, maka Aisyah pindah tempat lain dan ditanam Abu Bakar kat situ. Dan berikutnya Umar. Dan dibubuh zaman khalifah berikutnya, maka dibubuh sehingga 3 lapisan dinding supaya nak bagi pisah daripada masjid tu. Sehingga dindingnya pun dibuat serong supaya orang tidak seolah sembahyang menghadap ke arah kubur. Maka ditutup. Maka itu usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan sana lah untuk menjaga akidah umat. Kalaulah kubur para wali pun orang dah buat pesta, kalaulah kubur Nabi tak dipelihara dan Nabi tidak doakan doa ini, habis syirik berlakulah kat kubur Nabi. Tengok sajalah kubur Nabi-Nabi yang lain, semua orang sembahyang dalamnya, orang baca Quran kat situ, orang doa menghadap kubur Nabi. Asalnya pok-pok Yahudi dan Kristian. Sebab tu pok-pok Syiah pun hak tu lah yang dia pun perjuangkan. Hak tu lah yang dia buat kat kubur-kubur yang merapu-rapu dia lah. Pergi semayang, pergi bagi nazar, pergi buat perayaan. Daripada pok Syiah berjangkit melarat ke pok Sufi tarekat. Hak tu kita dah sebut lah, pok Sufi tarekat Hasan Syiah lah. Bergenerasi demi generasi pergi kubur, tak ada kerja. Banyak lagi tempat pelancongan yang lain tak nak pergi, kubur juga dia nak pergi. Nabi tak suruh pergi kubur dia. Jangan jadikan kuburnya itu aidan, kan kita sebut hadis tu kan. Jangan jadikan kubur Nabi aidan, perayaan. Ataupun pergi balik, pergi balik aidan. Ulang pergi, ulang balik, ulang balik. Tak ada kerja. Jadi kita pergi Mekah dan Madinah sebab Nabi kata la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan jangan berlebih-lebih bermusafir melainkan kepada 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Dan kita pergi Masjidil Haram sebab buat umrah dan sebagainya. Kita pergi Masjid Nabi, menziarahi Masjid Nabi. Bukan semata-mata nak pergi kubur Nabi. Kita nak sembahyang kat Masjid Nabi kerana fadilatnya yang besar. Di samping dah sembahyang dekat situ, maka kita nak ziarah lah kubur Nabi. Hak tu sampingan. Bukan itu tujuan utamanya. Aku nak pergi kubur Nabi. Aku nak pergi kubur Baqi'. Kita tak disuruh pergi buat lawatan ke kubur. Kita tak disuruh pergi buat lawatan ke kubur. Pergilah buat lawatan ke tempat-tempat yang lain. Jadi itu problem untuk mengelakkan syirik-syirik itu berlaku. Itu aja isunya sebenarnya. Tambah pula yang paling teruk, yang paling bahaya kalau kuburnya berada di arah kiblat. Hak tu pun bahaya juga. Sebab Nabi kata la tusallu ilal kubur, jangan semayang menghadap kubur. Tak boleh. Maka jangan ada orang, oi aku dapat semayang depan kubur, nak jadikan sutra. No. Tak ada sutra, kubur tak boleh jadi sutra. Kubur dia kubur, jangan nak dijadikan sutra alasan. Satu-satunya solat menghadap kubur dibenarkan solat atas kubur bila tak dan nak solat mayat. Habis itu saja satu keadaan. Tak dan nak sembahyang mayat, maka kita pun pergi-pergi tiap-tiap dah tanam dah. Maka kita pergi kat kubur je, solat jenazah atas kubur tu. Hak tu satu keadaan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lain tak boleh. Lain tak boleh. Sembahyang apa-apa pun tak boleh. Melainkan itu saja yang dibenarkan. Kubur bukan tempat ibadat. Kubur tempat kita ziarah untuk mengingati kematian dan mengingatkan kita kepada hari akhirat. Itu saja. Doa kepada ahli kubur. Hak tu pun kita dah banyak kali sebut apabila Aisyah disuruh menziarahi kubur Baqi'. Aisyah tanya, apa benda yang nak aku bacakan
Kata Nabi, bacalah Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun ila akhirih. Satu saja pustok habis. Nabi tak kata kemudian bacalah kamu surah Yasin. Tak ada. Kemudian bacalah kamu surah Baqarah. Tak ada. Tak ada. Baca Quran pun dekat rumah juga, bukan dekat kubur. Ini dia pergi buat binaan kubur Nabi, dia buat binaan, kemudian dia buat rak-rak Quran dekat situ. Dia bubuh kapet macam ni, orang nak sembahyang ni, kapet kat kubur tu. Elok. Orang duk sembahyang, betul baca Quran kat tepi kubur tu, tak ada kerja. Baca Quran bukan dekat tempat kubur, lain, luar. Jadi itu berlaku kat kubur Nabi-Nabi lain. Tengok jejak Rasul cukup. Itu juga berlaku kepada kubur-kubur para sahabat Nabi, yang dikatakan para sahabat Nabi. Tengok yang mana ada kubur sahabat Nabi, semua ada binaan. Semua apa pun pergi dalam tu lah, berzikirlah, salat, baca Quran, semua tak dibenarkan. Berikutnya kubur para ulama, itu semua tak dibenarkan. Kalaulah para imam kita hidup pada zaman sekarang, saya mereka pun mengingkari perbuatan tersebut. Mereka itu, iaitu Yahudi dan Kristian, syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Syirarul khalq, makhluk yang paling buruk, paling teruk pada hari kiamat. Kenapa puak-puak ni paling teruk pada hari kiamat? Kerana pertama, puak-puak ni syirik kepada Allah Azza wa Jal. Pada hari kiamat boleh jadi dua lah. Satu, mereka dah kafir pada zaman ni. Nabi kata mereka itu makhluk paling teruk pada hari kiamat. Kalau ada orang buat perangai macam tu juga, maka dia lah orang yang paling teruk pada hari kiamat nanti. Kerana pada hari kiamat nanti kita dah sebut bahawasanya akan dimatikan orang mukmin, orang Islam sebelum berlakunya kiamat, dengan Allah utuskan satu rihun tayyibah, satu angin yang tayyib, yang baik, kemudian dia akan mematikan semua orang-orang mukmin. Yang tinggal siapa? Syirarul khalq, makhluk yang paling teruk saja yang tinggal. Dan mereka lah yang merasai kiamat. Iaitulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Dawas Ibn Sam'an yang panjang, kisah Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Idh ba'asallahu rihan tayyibah, apabila Allah utuskan suatu angin yang baik, fata'khuduhum tahta abatihim fatuqbidu ruhu kulli muslim, kullu mu'min wa kullu muslim, wa yabqa syirarun nas, akan ditarik, dicabut nyawa-nyawa orang mukmin dan orang muslim, dan tinggallah syirarun nas, manusia yang paling buruk. Yataharajuna fiha taharujal humur fa'alaihim taqumus sa'ah, dan mereka lah yang akan merasai berlakunya kiamat. Mereka lah yang akan merasai berlakunya kiamat. Itu syirarul khalq tadi tu, iaitu di kalangan orang-orang kafir yang tidak mau lagi mengikut Al-Quran dan Sunnah. Semua orang mukmin walaupun sebesar biji zarah ada Islam, maka dia dimatikan awal dah. Ni orang kafir, duduk tinggal-tinggal orang kafir. Jadi kita bimbang kalau kita buat perangai-perangai macam ni, pergi jadikan kubur sebagai masjid, pergi ibadat dalam kubur, maka kita risau kita boleh jatuh dalam masalah syirik kepada Allah Azza wa Jal. Sebab kadang-kadang kita tidak sedar perbuatan kita kadang-kadang mengundang syirik. Kita tidak sedar kadang-kadang perkataan yang kita cakap boleh menyebabkan kita jatuh kafir. Maka itu yang kita disuruh doa supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada syirik, daripada kekufuran yang kita sedar dan kita tak sedar. Sebab ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak sedar. Kalau dia sedar pun, kalau dia buat, lagi teruk. Kalau dia sedar dan dia buat, itu lagi teruk. Kita dah kata dah, ini jangan Nabi larang dah ni. Dia tahu dah ada hadis Nabi larang, tapi Tok Syekh kita duk buat. Ulama kita dia buat, takkan ulama kita jahil? Ini Habib ni, ulama kita Habib, geng-geng Ahlul Bait, geng-geng keluarga Nabi. Eloklah tajuk dengan keluarga Nabi. Yang tak betul ya. Kalau dia Habib keluarga Nabi bagus, ikut sunnah Nabi, tak buat syirik, Alhamdulillah.
Tapi masalahnya Habib main pergi tawaf kubur, mengarut. Dia pun dah, oleh kerana dah buat kerja ritual tawaf kubur, maka ada Tok Syekh dia keluarkan satu hadis kan. Hadis yang kata boleh tawaf kubur. Hadis ni baru dijumpai, tak ada dalam mana-mana kita hadis. Memanglah dah hari ke, memang baru kan. Dia kata tak ada lagi kita hadis. Dah tak ada lagi kita hadis, tu kira tak ada lah. Kita disuruh beramal dengan hadis yang ada dalam kitab hadis dan ada sahih. Yang mana katalah ada hadis sahih tapi tak direkodkan dalam mana-mana kitab. Adakah kita dipertanggungjawabkan untuk pergi ikut benda tu? No, tak ada. Dah tak ada, kira tak ada. Iaitu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ilmu Allah Ta'ala tu meluas. Ilmu kita ni sedikit saja yang Allah bagi. Kemungkinan ada hadis sahih tapi tak sampai kepada ulama-ulama kita. Kemungkinan. Tetapi oleh kerana dah tak sampai dan dah tak ada dalam mana-mana kita hadis, kita tak dipertanggungjawabkan kalau kita tak buat. Sebab dah tak ada. Tiba-tiba kawan ni mendakwa. Han jumpa mana? Kalau dah Han kata mana-mana kita hadis pun tak ada, Han jumpa mana? Mulalah Tok Syekh aku ada sanad. Tok Syekh aku ada sanad. Ataupun Tok Syekh aku mimpi Nabi beritahu. Tok Syekh aku mimpi Nabi beritahu. Ni satu perangai pok-pok mengarut sufi tarekat ni. Bila Tok Syekh mimpi jadi hukum. Tok Syekh mimpi jadi hukum. Kalau kata Nabi konon-kononnya jumpa Nabi waktu tidur, Nabi kata tawaflah kamu kubur. Kalau ikut ahli sunnah ni tak boleh beramal lah. Sebab benda tu mimpi. Yang mimpi tu mungkin setan. Kita bukan tahu yang jumpa kita tu Nabi betul ke tak. Memang Nabi kata kalau siapa jumpa dia dalam mimpi, maka itu dia, kerana syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tak boleh menyerupai aku. Tapi engkau tak pernah jumpa Nabi, kita tak pernah jumpa Nabi. Hak mungkin pun boleh kita pun ingat, tengoklah hadis. Ada tak sifat-sifat itu? Kalau ada, alhamdulillah, mungkin betul lah Nabi. Tapi kalau meh datang bernampak macam sifat Nabi lah, tapi suruh tahu kubur, tak payah kan? Sebab dia melibatkan hukum hakam. Tak ada hukum hakam dah setelah kewafatan Nabi dah. Maksudnya hukum hakam baru, mengubah suatu benda yang telah pun ditulis ataupun telah pun dihukumkan, tiba-tiba mai datang menasahkan hukum tu. Mana boleh. Mimpi-mimpi bukan kita punya kaedah pengambilan ilmu. Mimpi-mimpi kaedah pengambilan ilmu oleh puak-puak sufi tarekat. Itu senang. Kalau siapa jadi Tok Syekh sufi, senang saja kita nak mengubah agama. Katalah mimpi. Kita jumpa mimpi, jumpa Nabi pun yang nak cerita ke orang tu kenapa? Kalau kita cerita mungkin kepada orang-orang dekat kita, tak okey lah juga kan. Kepada anak-anak murid rapat ke. Tapi ini setiap malam. Semalam Nabi datang dalam mimpi. Tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Esok kuliah esok pula. Saya mimpi jumpa Nabi lagi. Nabi setiap malam jumpa Nabi ni ada kemuskilan. Kan ada masalah ni. Setiap malam jumpa Nabi, setiap malam nak cerita ke orang. Mau dikatuk dengan kitab. Kan? Mengarut je. Itu puak-puak sufi dan tarekat yang mesti kita hati-hati. Dan kita pun tahu bahawasanya sebelum zuhurnya kiamat akan muncullah syirik. Berluasalah syirik kepada Allah Azza wa Jal. Itu antara tanda-tanda berlakunya kiamat. Akan lahirlah syirik. Dan puak-puak yang akan mengikut puak-puak yang syirikkan Allah. Orang yang menyembah authan, itu berhala-berhala. Mereka membina binaan-binaan atas kubur. Mereka menyembah selain Allah dengan tujuan katanya untuk tabarruk, untuk mengambil berkat, wa taqbil, untuk mencium, wa ta'zim, membesarkan dan mengagungkan. Itu agungkan kubur, cium kubur sebagai wa qaddimu lahan nuzur, bernazar kepada kubur. Dan mereka mendirikan perayaan-perayaan dekat kubur. Dan semuanya itulah pada tempat Al-Lata wal-Uzza wal-Manat. Semua itu berada pada tempat berhala-berhala pada zaman Nabi itu, Lata wal-Uzza wal-Manat. Dan itu semua syirik-syirik yang besar. Itu semua akan berlaku. Dalam riwayat Abu Daud wa Tirmizi daripada Thauban
radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah wa la taqumu as-sa'atu hatta tulhaqa qabaila min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. Dan tidak berlaku kiamat itu sehinggalah sebahagian kabilah-kabilah di kalangan umatku akan mengikut bil musyrikin, akan ikut orang-orang musyrik, akan mengikut orang-orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Yang berikutnya, sehinggalah mereka menyembah ataupun kabilah-kabilah itu menyembah authan, itu berhala-berhala tadi tu. Hak tu Nabi dah sebut dah. Akan ada di kalangan umat dia kabilah-kabilah yang nanti akan mengikut orang musyrik dan akan menyembah berhala, authan. Hak tu dah berlaku lah, dah tu kita nampak lah. Daripada zaman Nabi hatta apabila Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, itu pun antara tanda kiamat. Kemudian berlaku syirik. Ada puak-puak sufi, kita dah cerita kot, tak ingat dah, bahawasanya mereka kata tak akan ada lagi berlakunya syirik setelah pembukaan kota Mekah. Tak ada lagi berlakunya syirik setelah pembukaan kota Mekah. Dia pun bacalah hadis yang syaitan berputus asa tu. Setelah zuhurnya Islam, apabila Islam berjaya, menang, maka syaitan pun kata sia-sialah dah aku punya pekerjaan. Maka dan tak akan berlakulah syirik lagi setelah daripada itu. Dia pun gunalah hadis tu. Maka dia kata tak akan berlaku syirik dah. Hak yang kita kata hampa pergi menyembah kubur, pergi mohon nazar, pergi mohon hajat kepada kubur, dia kata no, itu bukan syirik, dan syirik tak akan berlaku dah, dia kata. Sebab semua tu nak menghalalkan apa yang mereka buat tu. Hak ini yang kita risau, bahawasanya mereka terjatuh pula dalam puak-puak yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi buat binatang kubur Nabi larang, beribadat kat kubur Nabi larang, tapi mereka menghalalkan perbuatan tu. Atas dia kata yang tadi tu, syirik tak akan berlaku dah. Habis tu banyak hadis yang lain tu berlaku, ingatan kepada syirik dan sebagainya. Maka syirik akan berlaku. Kalau syirik tak akan berlaku, tak adalah orang kafir zaman sekarang. Itu pun tak ada nak fikir. Syirik punya banyak orang kafir duk menyembah patung lagi syirik ya. Orang Islam pun berapa banyak lagi buat syirik, tak habis-habis. Hak tu yang tak istiqamah tu. Qul Rabbi Allah summa istaqamu. Qul Rabbi Allah summa istaqim. Atau amantu billah summa istaqim. Kau katakan, apabila seorang sahabat Nabi minta satu nasihat, Nabi kata, Qul amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim. Kau nak beristiqamah. Ramai yang kata Rabbi Allah, Tuhan aku Allah, aku beriman kepada Allah, tetapi tak istiqamah mereka. Banyak orang yang jatuh dalam masalah syirik. Banyak orang melakukan syirik kepada Allah. Hak tu Nabi dah beritahu dah. Macam mana pula syirik boleh tak berlaku pula pada zaman sekarang? Maka ni puak-puak ni yang kata Tuhan dia Allah, dia beriman kepada Allah, dalam masa yang sama melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Pergi beriman kepada Allah, kemudian dia pun pergi mohon hajat kepada selain Allah. Kan syirik. Kata Rabbi Allah, aku beriman kepada Allah, Tuhan aku Allah, pergi mempercayai kalam bomo, syirik. Pergi kata Qul Rabbi Allah, Tuhan aku Allah, pergi jumpa Arraf, tukang tilik. Qul Rabbi Allah, Tuhan aku Allah, duk pakai tangkal lagi. Dia kata Tuhan aku Allah, tapi percaya pula tu tarikh sekian dan sekian, sial. Banyak syirik lagi. Tak settle lagi masalah syirik. Hal tu belum kubur lagi, pun berlambak pergi kubur, dah pergi bagi sembelihan, pergi minta nombor ekor, pun minta kat kubur juga. Syirik sangat berleluasa, dan perkara itulah yang menjadi keutamaan kita untuk kita cegah.
iaitu syirik kepada Allah Azza wa Jal. Zuhur syirik. Jadi ada di kalangan umat Muhammad yang akan ikut orang musyrik dan menyembah berhala. Ikut orang musyrik ada dua lah. Satu, diikut panggil orang musyrik, ataupun tashabbuh, menyerupai orang-orang musyrik, ataupun boleh dikira ikut juga. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia di kalangan kaum itu. Ataupun mengikut orang musyrikin dengan mensyirik terus, murtad daripada agama dah. Hak tu pula mana kita nak letak hadis lagi, hadis haud Nabi. Apabila semua orang datang nak minum pada haud Nabi, Nabi panggil. Kemudian ada suara yang mengatakan mereka ini telah mengubah agama engkau, mereka ini telah murtad. Nabi kata fasuqan, kau pergilah. Hak tu semua yang dah murtad lah tu. Umat Muhammad zaman Nabi, sampailah zaman kita pada hari ini. Hak siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia dihalau daripada telaga Nabi. Siapa yang tak mensyirikkan Allah, dia dapat minum daripada telaga Nabi. Bermaksud masih syirik, kita tegaskan lagi, syirik akan berlaku. Dan syirik masih berlaku dan berleluasa sampailah berlakunya kiamat. Kalau syirik tak berlaku, tak ada hadis yang tadi tu, angin tadi tu. Itu yang mematikan orang mukmin, orang Muslim, sehingga yang terakhir syirarul khalq. Antara mazahirul syirk banyak, antaranya kita disebut tadi, iaitu mengambil para ahbar ataupun ruhban arbaban min dunillah. Mereka mengambil ahbarahum, pendeta-pendeta mereka, wa ruhban, rahib-rahib itu Kristian, ahbar itu Yahudi, arbaban min dunillah, Tuhan selain Allah. Maka mereka menjadikan ulama-ulama mereka, dan mereka menjadikan hamba-hamba alihah Tuhan, yashra'una lahum, yang membuat syariat bagi mereka. Fa innahum, dan mereka itu yang mengikut apa yang telah dihalalkan oleh mereka dan apa yang mereka haramkan. Itu ditanya, wahai Nabi, mereka tak pun menyembah, tak nampak pun sujud kat kaki ulama, tak nampak pun sujud kat kaki rahib. Tapi Nabi kata tidakkah mereka menyetujui apa yang telah apa yang dikatakan oleh rahib atau ahbar tadi tu, iaitu dalam perkara apa yang Allah haramkan mereka halalkan, dan Allah halalkan mereka haramkan. Hak tu pun dah dikira macam ambil Tuhan, jadi Tuhan. Sebab tu berat menghalalkan apa yang Allah haramkan, berat mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka itu kerja Allah. Siapa pergi ambil kerja itu, maka dia mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Siapa ikut dan menyetujui pun mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Hak tu semua yang diingatkan oleh Nabi tentang kubur tadi tu. Jadi pada zaman Nabi Allah Nuh, mereka mengambil orang-orang saleh seperti Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq wa Nasra, dan mereka mengambil orang-orang 5 orang saleh yang disebutkan dalam Quran tu. Dan dalam hadis Bukhari, bila mereka mati, mereka ingat nak syaitan mewahyukan kepada mereka, atau syaitan bisik, kau kena buatlah satu replika untuk mengingati mereka. Replika untuk mengingati saja, bukan ada apa-apa, ingat je. Kemudian mereka pun buat, nak bagi ingat, ni Wat, ini Suwa', ni Ya'ud, ni Abu, ni Ustaz Abu, ni Ustaz Ali, kan? Bubuh kat tempat mana yang mereka ajar atau tempat mereka. Pada mulanya orang tengok ni sebagai peringatan. Tapi zaman berlalu, anak cucu cicit mula tengok lain, tengok lain. Karamah lagi, ada keramat-keramat yang tertentu, sehinggalah mereka menyembah patung itu menjadi Tuhan. Maka mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Hak tu yang awal zaman Nabi Allah Nuh, kaum Nabi Allah Nuh. Kemudian mai datang si zaman Nabi Amr bin Luhai, duk pergi tengok kat luar negara, mai tengok orang pergi sembah berhala, nampak bagus ni. Dia pun pergi bawa balik satu patung kat Mekah. Mulalah berikutnya pergi buat patung, beli patung, korek patung-patung lama. Dia jumpa pula tu bawah tanah tu. Kuik jumpa macam-macam patung-patung yang tinggalan umat terdahulu. Patung.
Apabila berpatung, di samping Allah, mereka pergi kat patung untuk menjadikan wasilah antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia percaya Allah ada, tapi patung-patung ni mendekatkan mereka kepada Allah lagi. Sebab ada perasaan kotor kita ni, najis kita ni, ada banyak dosa. Maka macam manalah kalau kita nak minta ke Allah Ta'ala dengan penuh dosa yang ada, maka mestilah kita kena suruh orang soleh. Kalau dia pergi jumpa orang soleh, okeylah juga. Tapi ini patung ataupun orang soleh dah mati, pergi kepada mereka. Sebab mereka tu wali, mereka dekat dengan Allah Ta'ala, maka berlakulah syirik. Mohon kepada patung-patung itu, menyeru nama para ulama dengan berkat fulan bin fulan lah, apa benda lah, itu tak pernah dibuat oleh para sahabat Nabi. Ya Allah, dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, tak pernah ada contoh pun. Ya Allah, dengan berkat Al-Imam Syafi'i. Ngarut. Doa dengan jah Nabi pun tak boleh. Wa bijahil Mustafa, dengan jah Nabi, kehebatan Nabi SAW pun tak dibenarkan. Kepada Nabi tak boleh, apatah lagi kepada para ulama. Selalu kita baca hadis istisqa tu kan, ada peperangan, kalau tak silap saya, Nahawan, zaman Umar. Apabila zaman Umar berlaku kemarau panjang, maka orang-orang pun semualah pergi kepada Abbas. Kemudian mengatakan kepada Abbas, wahai Abbas, dulu waktu Nabi hidup, kami pergi kepada Nabi supaya Nabi doakan kepada Allah supaya turunkan hujan. Sekarang Nabi telah wafat, kami pergi kepada engkau wahai Abbas, tolong doakan kepada Allah untuk Allah turunkan hujan kepada kami ni kemarau ini. Abbas pun doa kepada Allah Ta'ala. Lepas doa tak ada habis, hujan turun dah. Orang yang ada otak, cukup dengan satu hadis tu dah habis. Orang yang ada otak. Tapi orang yang tak gunakan akal, tak faham dia hadis tu satu, dia pergilah takwilan dia mampu-mampu tu lah. Orang yang cerdik tengok hadis tu, dah disebut dengan jelas dah, dulu Nabi hidup, kami pergi minta kat Nabi. Lah ni Nabi dah wafat dah, hang yang ada ni tolonglah doakan. Awak para sahabat tak reti ke nak pergi kubur Nabi? Para sahabat tu lebih cerdik begitu lah. Tak reti nak pergi kubur Nabi. Nabi tolonglah doa ke Allah Ta'ala. Nabi dah wafat dah, apa yang boleh Nabi bagi? Nabi dah wafat dah, tak boleh nak pergi apa dah. Pergi kepada orang saleh, Al-Abbas, pak saudara Nabi. Bahkan sebagai pergi kepada Umar, so doa kepada Allah Ta'ala, hujan turun. Hantu yang simple pun tak boleh nak faham. Kan? Maka orang yang mati, jangan dia pergi minta kat orang yang dah mati. Ya, orang mati tu pun kalau sepak pipi orang mati tu, tak ada ni dia boleh balas. Kalau dia balik, tiba-tiba hidup lagi kau. Ini orang mati. Kepada diri sendiri pun tak boleh nak menolak mudarat, apatah lagi nak boleh menolak mudarat kepada orang yang hidup. Seperti i'tiqad sebagai sufi kepada guru-guru mereka yang dah mati, bila pergi kepada kubur, wahai syekh, minta pada syekh, pada nanti syekh akan bangkit keluar daripada kubur dan akan melunaskan semua permintaan orang yang meminta, kemudian balik dalam kubur. Tak ada kerja. Dia dah berada alam lain dah, bukan alam kita dah. Yang mana Allah bagi nikmat dah tak ada nak keluar dah. Yang orang nak keluar tu orang diseksa dalam kubur, rasa nak keluar. Tapi tak boleh. Tak boleh. Tak boleh keluar daripada alam barzakh tu. Tiba-tiba dia kata boleh keluar alam barzakh, melunaskan permintaan anak murid. Itu semua dah otak tak boleh nak fikir. Semua dah ditanam dengan konsep wali, konsep keramat yang tak betul. Faham gitu. Mereka ni ulama, hidup dalam kubur lagi, diberi rezeki lagi, maka mereka tak mati. Sebab itulah kami doa minta kat dia orang. Dia orang tak mati lagi. Ni pun banyak kali kita nyatakan, tak ada masalah pun kita ulang balik ayat Quran kan.
Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan hidup di sisi Tuhan mereka, dibagi rezeki lagi. Hak itu alam barzakh. Cara hidup mereka, cara hidup yang kita tak tahu, wallahu a'lam macam mana caranya. Alamnya telah pun berbeza. Kalau dikatakan mereka hidup pun, pada kita mereka mati. Di sisi Allah. Sebab tu dikatakan di sisi Allah, bukan di sisi kita. Di sisi kita mereka mati. Sebab tu dipanggil mayat. Mayit, mati dah. Tinggal badan dia, tak boleh bergerak. Tak ada apa-apa dah hubungan kita dengan dia. Doa sajalah kepada mereka. Itu yang disuruh. Tak ada iktikad yang mengarut macam tu. Oh, mereka hidup, maka kita kena doa minta daripada mereka. Kehidupan mereka lain, alam berbeza. Kita dah banyak kali sebut juga, alam baby dalam perut mak lain. Makanya ikut tali pusat. Bila telah cukup time, dia mesti keluar daripada perut mak dia. Kalau tak, nanti termakan tai. Kan? Tak ada yang semua yang kena Caesar, isteri yang kena Caesar tu kan. Semua dah anak dah tension dalam perut dah. Nak keluar dah tak tahan dah. Terberak dalam perut mak. Sebab tu dia dah tak boleh dah. Alam dah cukup time. Sekarang dia mau kepada alam yang berikutnya, alam dunia. Maka makannya terus lahir, terus kita disuruh tahnik. Mulut tu yang sebagai para ulama sebut hikmahnya untuk dia kuat minum susu mak dia. Maka dia automatik nak susu mulut dia tu. Tak ada lah nak susu main ambil bau kat pentil pusat. Dan itu alam lain, berbeza cara hidupnya. Alam dunia berbeza cara hidupnya. Bila dah mati, berbeza cara hidupnya. Alam akhirat pula berbeza hidupnya. Kita pun tak tahu macam mana. Sebab itu namanya alam ghaib, iaitu di sisi Allah Ta'ala sahaja ilmunya. Maka mereka pada kita, mereka dah mati dah. Kewajipan kita kepada orang mati, doa kepada mereka agar Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka, menjadikan mereka orang yang saleh, diletakkan mereka bersama orang yang saleh. Hak tu kewajipan kita kepada mereka. Dan amal jariah yang mereka telah lakukan, itu ada hubungan. Selain apa pun tak ada lah, terputus. Jadi tak ada kena mengena dah. Orang dah mati ni jangan gatal-gatal pergi buat masjid dah. Sebab dah tak ada kena mengena dah. Engkau pergilah alam kau, kami ni alam kami. Jadi jangan pergi semayang kat mereka ataupun minta dekat mereka. Mereka dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Pada hari kiamat, semua yang jadi sembahan makhluk nanti akan berlepas diri daripada orang yang menyembah mereka kat dunia. Masing-masing berlepas diri. Aku tak suruh pun kau sembah aku. Yang kau sembah tu kenapa? Hatta syaitan sendiri berlepas diri daripada makhluk, daripada manusia. Dulu aku suruh kau ikut aku buat apa? Padan muka kau. Syaitan pun kata kat kita macam tu. Jadi semua yang jadi Tuhan dekat makhluk yang jadi Tuhan ataupun yang disembah oleh orang pada hari akhirat di hadapan Allah Ta'ala, mereka berlepas diri daripada Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah akan bertanya kepada Isa, kepada para Nabi, kepada Isa dan sebagainya, adakah engkau yang suruh mereka sembah engkau dan mak engkau? Nabi Isa kata, aku berlepas diri daripada perbuatan mereka. Tak pernah aku suruh pun, tetapi hanya menyuruh kepada la ilaha illallah, tauhid. Jadi apa orang kata, fahamlah orang yang berakal. Tak fahamlah sampai kiamat orang yang tak nak menggunakan akal dia. Jadi benda yang simple. Nabi dah jelaskan kepada kita bahawasanya jangan jadikan kubur itu masjid, iaitu tempat ibadat. Tempat ibadat. La taj'al buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Bacalah surah Baqarah, syaitan akan lari daripadanya. Syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca dalam surah Al-Baqarah. Jangan jadikan rumah macam kubur. Maksudnya kubur bukan tempat ibadat. Kubur tempat jasad-jasad manusia saja yang ditanam, bukan tempat ibadat. Maka tak boleh beribadat dekat kubur. Tak boleh
beribadat dekat kubur. Ada soalan tentang itu? Jadi dikatakan sikit lagi, maknahu an-nahyu 'an as-sujudi 'ala al-qubur al-anbiya wa qila an-nahyi 'an ittikhadhiha qiblatan yusalla 'ilaiha. Maknanya hadis itu larangan daripada sujud 'ala al-qubur al-anbiya, sujud atas kubur para nabi. Kalau kubur para nabi pun tak boleh sujud, maka min babin aula kubur yang bukan nabi. Kalau kubur Nabi pun tak boleh sujud, maka kubur yang bukan Nabi lebih utamalah untuk kita tak sujud kepadanya. Wa qila nahi, dan dikatakan tegahan daripada mengambilnya kiblat dan solat kepadanya. Kiblat maksudnya jadikan dia dekat depan, dan kita solat menghadap kubur tadi kita dah sebut dah. Bahkan itu ada hadis khas lagi. Nabi kata jangan duduk atas kubur dan jangan semayang kepada kubur. Jangan duduk atas kubur dan jangan semayang ke menghadap kepada kubur. Wa idza mana'a dzalika fi qabrihi fasaira atharihi ahra bidzalika. Maka bila Nabi larang berlakunya pada kuburnya, maka seluruhnya pun begitu juga. Wa qad karaha Malik wa ghairuhu talaba mawdi'in syajarati bai'ati ridwan mukhalafatu lil yahud wan nasara. Dan itu Imam Malik benci dan selain daripadanya benci kepada orang yang nakkan kepada tempat syajarah syajarah bai'at ridwan tu. Pokok yang di Nabi bai'ah ridwan kat bawah pokok tu. Maka kadang-kadang kalaulah sekiranya tempat itu masih ada lagi, maka orang pun nanti dia akan pergi kat situ macam-macam lah. Hak tu pokok aja pun, pokok aja. Hak tu pun boleh berlaku syirik. Sebab itu pokok tu dicantas. Pokok tu dicantas sebab orang buat syirik. Dia mesti dicantas. Pokok yang Ibn Umar meh tunduk pun habis dicantasnya sebab orang nak buat syirik. Oh, ini tempat Bai'atul Ridwan ni. Oh, tempat yang bagus ni. Sehari salat pokok. Lah. Nanti jadi macam yang Kristian, yang musyrikun. Ada Zatu Anwar, kita cerita Zatu Anwar, pokok yang dijadikan tempat i'tikaf dan digantungkan senjata mereka dekat pokok-pokok tu. Namanya Zatu Anwar. Dalam satu perjalanan ke perang Tabuk lah, tak silap saya. Nanti cek alik perang mana. Dalam perjalanan sahabat nampak satu pokok. Kau kan dimintakan Nabi, wahai Nabi, boleh tak tolong buatkan kami Zatu Anwat, macam mana mereka itu musyrikun ada Zatu Anwat? Boleh tak buatkan kami satu pokok untuk kami beriktikaf dan minta berkat kat situ, seperti mana pokok musyrikun ada pokoknya. Ini baru masuk Islam, Nabi marah terhadap pernyataan itu. Pernyataan ini macam pengikut-pengikut Musa minta kat Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami Tuhan macam mereka ada banyak Tuhan. Jadikan, maksudnya nak nampak Tuhan tu nak pergi sembah. Tak boleh. Jadi mereka Zatu Anwar tu mereka duduk beriktikaf. Sebab tu iktikaf tu ibadat. Kemudian dia gantungkan silah, senjata dekat pokok-pokok tu. Sebab apa? Ada i'tiqad nanti berkat akan masuk dalam pedang. Ada i'tiqad berkat masuk dalam tombak. Nak pergi perang ni, busur panah, digantung lah. Maka siapa yang berkat masuk, dia jadi kuat lah. Maka pedang tu nanti nak digunakan dalam perang. Tu i'tiqad dia. Ambil berkat kepada pokok tu. Tu semua musyrikun punya perangai.
Dan semua-semua syirik-syirik yang berlaku tu pun dah ada berlaku pada zaman Nabi. Cumanya pada zaman kita sekarang ulangan saja kepada yang telah berlaku pada zaman Nabi. Itu jugalah banyak tempat-tempat kesan-kesan sejarah yang dihapuskan oleh kerajaan Arab Saudi. Banyak tempat-tempat sejarah yang dihapuskan oleh kerajaan Arab Saudi. Sebab itu sebab itulah syirik tu. Perangai manusia ni yang susah nak jaga. Nanti bila datang haji semua pergi kat tempat-tempat macam tu. Mai datang puak-puak sufi tarekat ni, puak-puak yang mengarut ni, itulah kerajaan Wahabi tu. Itulah kerajaan yang duk nak menghancurkan Islam. Tengok ini dihancurnya, parit dikambuhnya, rumah Khadijah dihancurnya, rumah itu dihancurnya. Kalau tak hancur, hang nak pergi tempek kat situ. Sebab tu dihancurkan, elok pun. Kalau tak, muka hang aku nampak lugut agak-agaknya kat sana lah. Duk pergi jilat ke lidah-lidah dekat dinding-dinding tu kan. Hak yang ada tu pun dah tak terjaga, dah tak terkawal. Maktabah Makkah Al-Mukarramah tu yang dikatakan tempat lahir Nabi tu dah jadi library dah. Library. Tengok musim haji merapu puak-puak ni, mai pergi salat-salat dinding. Jenuh puak-puak amar ma'ruf nahi mungkar tu. Jangan khurafat, bid'ah. Dia pergi lari dinding belah sana pula. Salat belah sana pula. Habis pergi kejut ni, jangan lari dinding belah sini pula. Jenuh. Pergi tanpa ilmu, ngarut. Selagi kita marah, itulah kata puak-puak sesat tu. Hampa nak sangat jadi macam tu. Nasib baiklah kerajaan Arab Saudi tu Wahabi. Kalau tak kalau kerajaan Arab Saudi tu sufi tarekat, mampu tak jadi macam Syiah agaknya. Habis kubur-kubur tu dipenuhi dengan orang mampu-mampu. Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi, insyaAllah. Ada apa soalan? Hadis yang berikut nanti kita sambung. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.